Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bertemu kembali rentasan berita edisi 932. Saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama malam ini. Solat pun sudah ada 2 darjat. Pemuda PAS dakwa Pakatan Harapan hanya tahu potong subsidi. Tidak rela menjual jiwa kepada PN. Bilik Pegar sudah mula makan padi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Mahyadin Yassin berkata patuh kepada prosedur operasi standard SOP COVID-19 termasuk tidak melakukan aktiviti merentas negeri dan saling menziarahi semasa Hari Raya Aidiladha merupakan satu pengorbanan. Dan berkata kerajaan menguatkuasakan beberapa larangan tertentu mengikut SOP Majlis Keselamatan Negara MKN dalam Pelan Pemulihan Negara PPN. Bagaimanapun beliau percaya kemeriahan sambutan tetap dirasakan. Ini bermakna saudara-saudari perlu terus berada di rumah dan menyambut Aidiladha dengan keluarga di rumah secara sederhana. Panduan dan SOP yang dikeluarkan pihak berkuasa perlu kita patuhi kerana ia semata-mata untuk memenuhi tuntutan syarak dalam melindungi nyawa kita daripada bahaya COVID-19. Namun berita baiknya ialah kita membenarkan pelaksanaan solat sunat Aidiladha dan solat Jumaat dengan diperluaskan kuantitinya kepada 50 orang, ujarnya. Beliau turut memuji pengorbanan petugas barisan hadapan dan rakyat secara umumnya yang katanya akan dikurniakan ganjaran terbaik di sisi Allah. Pengorbanan saudara-saudari merupakan jihad yang besar di sisi Allah dalam ikhtiar untuk menyelamatkan nyawa, tegasnya. Demikian antara intipati ucapan khas bersempena Hari Raya Aidiladha 1442 Hijrah 2021. Sekejap, berapa ramai boleh solat Aidiladha? 50 orang sahaja, bukan 300 orang. Namun pada 20 Julai, pelbagai media melaporkan Mahyadin adalah antara 300 jemaah yang menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Negara pagi tersebut. Beliau ditemani isterinya Puan Sri Nuraini Abdul Rahman. Tidak dinyatakan siapa lagi yang turut solat sunat Aidiladha bersama Mahyadin. Media hanya berkata ketibaan Mahyadin itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad. Kenapa untuk rakyat hanya 50 orang dibenarkan solat sunat Aidiladha, tetapi bagi beliau sendiri 300 orang? Takkan dalam solat pun ada SOP 2 darjat? Malangnya perbuatan itu diredakan oleh para agamawan dan pemimpin dalam parti yang kononnya memperjuangkan Islam, iaitu PAS. Itulah hakikat yang dilihat oleh rakyat setelah kerajaan Tebuk Atap mengambil alih Putrajaya. Malah dalam keadaan rakyat yang tertekan kerana masalah keuangan akibat kehilangan pekerjaan, ada yang bunuh diri. Selain bilangan kes jangkitan COVID-19 masih lagi 5 angka, Mahyadin boleh berhalusinasi bahawa kemeriahan sambutan Aidiladha tetap dapat dirasa. Mungkin bagi ahli kabinet dan mereka yang duduk dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC tidak terjejas kerana kocek mereka penuh. Mereka seperti terpisah daripada realiti yang sedang berlaku kepada rakyat di peringkat bawahan. Tidak pernah dalam sejarah negara rakyat mengangkat bendera putih kerana kelaparan. Sebaliknya, rakyat sekadar dikatakan melakukan pengorbanan, kononnya jihad. Bukankah lebih baik jika ahli kabinet bersaiz XXXL itu yang mengetuai pengorbanan pada bulan Zulhijjah ini demi negara dengan meletakkan jawatan kerana kerajaan gagal? Namun jika keputusan membenarkan beribadah pun berlaku 2 darjat, apalagi yang boleh diharapkan kepada kerajaan Tebuk Atap?
Sempena kita masih berada di bulan Zulhijjah, izinkan Jom Channel mengingatkan juga untuk diri kami memetik ayat ke-12 surah Al-Hujurat yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha mengasihani. Firman Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti diketahui oleh pemimpin PAS pelbagai peringkat, namun ia jelas tidak dihayati. Pimpinan PAS terus berprasangka buruk terhadap Kerajaan Pakatan Harapan yang mereka tumbangkan demi menjustifikasi tindakan yang dilarang oleh Islam. Baru-baru ini, Ketua Pemuda PAS Kelantan Muhammad Arif Abdullah berkata tidak dapat membayangkan keadaan yang menimpa rakyat jika pentadbiran kerajaan hari ini terus diperintah Pakatan Harapan ketika penularan wabak COVID-19. Beliau percaya jika Pakatan Harapan terus kekal, rakyat tidak dapat melihat satu angka yang besar dibelanjakan untuk memastikan kehidupan rakyat ketika pandemik tersebut. Beliau yakin Kerajaan Pakatan Harapan tidak dapat melakukan seperti apa yang dilakukan Kerajaan Perikatan Nasional yang memberi pelbagai manfaat dan bantuan kepada rakyat terjejas. 8 pakej bantuan yang diumumkan kerajaan sekarang melibatkan setakat ini 550 bilion ringgit, jumlah yang besar diberikan kepada rakyat. Saya percaya kalau PH memerintah lagi, angka besar itu tidak dapat dilihat sepanjang 22 bulan apa yang mereka beri kepada rakyat, melainkan memotong subsidi itu dan ini dengan alasan negara kekurangan dana kerana pembaziran kerajaan sebelumnya. Rakyat hanya dapat RM30 dalam bentuk e-wallet, katanya. Beliau berkata demikian pada pentas Maya, anak muda yang disiarkan secara langsung di Kelantan TV bersama Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia Khairin Nizam Khairuddin semalam. Muhammad Arif mendakwa ada pihak yang sengaja mahu menggagalkan usaha dan agenda kerajaan pusat dan negeri untuk memutuskan penularan wabak COVID-19. Kita tahu ada pihak seperti mahu kes COVID-19 semakin tinggi kerana nak suruh rakyat marah kepada kerajaan. Kita tahu ada juga sebahagian rakyat bertindak seperti itu, katanya di petik Harakah Daily 19 Julai lalu. Sebelum itu, Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Terengganu, Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah, menyelar kenyataan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang apabila mengumpamakan manusia lebih rendah tarafnya dengan haiwan. Apabila Presiden PAS membandingkan kita dengan binatang haiwan, dengan kenyataan binatang kera dan tupai memilih buah-buahan yang baik, namun ada manusia yang mencari buah-buahan yang buruk untuk dijual. Ini adalah satu penghinaan sesama manusia, ujarnya dalam satu kenyataan di Facebook miliknya. Bila memetik riwayat bahawa Nabi Muhammad SAW sendiri pernah meminta sahabat-sahabatnya untuk memberi pandangan dan teguran sebelum memasuki peperangan. Kita di Malaysia hari ini berperang bertaruh nyawa berdepan dengan wabak COVID-19 dengan ribuan nyawa telah terkorban. Di dalam PAS, pengikutnya diminta walak tanpa soal siasat perbuatan pemimpinnya, manakala penentang politiknya pula senang dikafirkan begitu sahaja. Sebagai sebuah kerajaan pula, mereka menyelar pihak yang membuat kritikan membina di saat negara dilanda teruk wabak COVID-19 sebagai lebih rendah daripada tahap binatang, iaitu haiwan, tegas Raja Kamarul. Subsidi apakah yang dipotong oleh Kerajaan Pakatan Harapan sehingga tidak bersikap adil kepada rakyat sebelum ini? Agaknya Muhammad Arif tidak pernah pergi ke pasar untuk melihat harga minyak masak yang berharga RM33.88 bagi 5 kg sebotol berbanding di zaman Kerajaan Pakatan Harapan yang hanya berharga RM16.88. Sedangkan ketika Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya, ia terpaksa berjimat cermat kerana hendak melangsaikan hutang negara termasuk hutang 1MDB, hasil kerja Kerajaan Kleptokrasi UMNO Barisan Nasional. Menteri Industri Peladangan dan Komoditi yang juga pemimpin PAS Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali gagal memanfaatkan kenaikan harga sawit untuk disalurkan sebagai subsidi minyak masak. Kata Muhammad Arif, kerajaan Tebuk Atap sudah membelanjakan RM550 bilion sebagai pakej bantuan rakyat. Satu angka yang berubah-ubah dari RM500 bilion kepada RM530 bilion dan kini RM550 bilion. Hakikatnya menurut pakar ekonomi Dr. Muhammad Abdul Khalid, bantuan kerajaan hanya RM87 bilion, bukan RM500 bilion atau bukan RM530 bilion ataupun RM550 bilion. Kerana bukan bantuan yang kerajaan bagi berjumlah RM530 bilion. Bantuan duit yang kerajaan bagi, keluarkan duit, bermaksud kita ingat ni duit kita, duit cukai masuk ke kerajaan bagi balik kepada kita, berjumlah hanya RM87 bilion.
bukan 530 ataupun hanya 16% daripada keseluruhan pakej bantuan yang diumumkan. Tiada siapa yang mahu kes COVID-19 semakin tinggi kerana nak suruh rakyat marah kepada kerajaan seperti yang didakwa Ketua Pemuda PAS Kelantan ini. Sebaliknya, apa yang jelas kerajaan Tebuk Atap telah menggunakan pandemik COVID-19 untuk mengisytiharkan darurat bagi memudahkan mereka bertindak tanpa semak dan imbang di Parlimen. Lalu mereka menjarah wang kumpulan wang amanah negara sebanyak 5 bilion ringgit kononnya untuk mengurus pandemik COVID-19 yang satu dunia tahu cacar marbak. Melihat sikap buruk yang dipamerkan oleh Presiden PAS yang gemar menghina sesama manusia, tidak hairan jika pengikutnya seperti Muhammad Arif menjadi buta terhadap kebejatan di depan mata. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Said Abdul Rahman didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan pecah amanah dana sebuah parti politik berjumlah RM1 juta. Terdahulu dalam satu hantaran di Facebook dan klip video beliau berkata, "Sudah lebih setahun saya diugut untuk didakwa jika tidak menyertai Perikatan Nasional. Setiap kali ada undian penting di Parlimen, ugutan akan datang. Pada bulan Julai, Disember, Januari dan kini seminggu sebelum Parlimen bersidang. Berani kerana benar." pada saat-saat seperti inilah saya teringatkan mengapa saya menyertai politik. Kebenaran akan sentiasa terungkap. Saya lebih rela masuk mahkamah dari masuk Perikatan Nasional, katanya. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu juga menegaskan tidak akan pernah menjual jiwa dan prinsipnya kepada Perikatan Nasional. Benarkah dakwaan beliau bahawa diri diseret ke mahkamah kerana enggan menyokong Perikatan Nasional? Apa yang berlaku kepada Syed Saddiq mengingatkan kita kepada kisah bekas Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar yang mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Naib Presiden Keadilan dan keluar parti itu berkuat kuasa serta-merta pada 13 Mac lalu. Beliau juga mengumumkan menyokong kerajaan Perikatan Nasional. Menarik untuk kita rentas apa kata Setiausaha Agung Keadilan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pada hari yang sama. Beliau berkata wujudnya usaha tersusun kerajaan minoriti untuk menarik sokongan ahli-ahli Parlimen Pembangkang dengan cara umpan dan ugutan menggunakan Polis Diraja Malaysia PDRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menurut beliau, Xavier telah bertemu pimpinan keadilan memaklumkan bahawa pihak SPRM menjadikan beliau sasaran siasatan setelah sebelum itu menahan setiausaha politik, pembantu peribadi dan beberapa kenalan ahli Parlimen Kuala Langat itu berkaitan satu kes yang sedang berjalan. Dr. Xavier kemudiannya dihubungi seorang Menteri Kanan yang menyatakan beliau perlu menyokong Perikatan Nasional atau hadapi akibat yang serius. Walau bagaimanapun, hal yang berlaku sekarang adalah instrumen pemerintah termasuk SPRM sedang dipergunakan ahli politik kanan dalam pentadbiran Perikatan Nasional untuk mengalih sokongan ahli Parlimen Pakatan Harapan dan pembangkang kepada Perikatan Nasional, tegas Saifuddin. Beliau berkata tindakan terhadap Xavier itu adalah satu bentuk salah guna kuasa, terutama tak kala kita sedar isu rasuah dan salah guna kuasa yang dilakukan pihak Perikatan Nasional seperti tidak diambil tindakan oleh pihak berwajib. Amatlah jelas kerajaan minoriti hari ini berlapik dengan alasan darurat dan menggantung Parlimen sambil pada masa yang sama berusaha mendapatkan sokongan lebih ramai ahli Parlimen dengan cara menggunakan agensi-agensi tertentu melalui taktik umpan habuan, tekanan dan ugutan dakwanya. Berhubung dengan dakwaan terhadap Syed Saddiq, Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata parti tersebut bersedia memberikan khidmat guaman kepada pengasas Parti Ikatan Demokratik Malaysia muda itu. Anehnya, dakwaan ini muncul setelah bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur dibebaskan dan dilepaskan daripada sabitan dan hukuman penjara 12 bulan serta denda RM2 juta bagi kesalahan menerima rasuah pada 16 Julai lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman maksimum penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Keputusan majoriti Mahkamah Rayuan tersebut diputuskan oleh Hakim Datuk Suraya Osman dan Hakim Datuk Wira Ahmad Nasfi Yassin. Sementara itu, hakim yang tidak bersetuju, Datuk Abu Bakar Jaiz berkata, tak ada sebab untuknya mengganggu dapatan hakim bicara Mahkamah Tinggi dengan mengambil kira antara lain Tengku Adnan pada masa itu berkhidmat untuk negara dan hukuman yang dikenakan juga telah menimbangkan kedahsyatan kesalahan itu. Pengerusi Biro Undang-Undang Kanun Nasional Amanah, Dr. Zulkarnain Lokman dalam ulasannya berkata, pertama, derma politik boleh dijadikan pembelaan kalau dituduh di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Kedua, orang Melayu Islam khasnya yang pegang jawatan menteri dan sebagainya boleh minta derma politik berjuta-juta daripada orang Cina bukan Islam.
Dan ketiga, meminta derma politik perlu dibuat secara kreatif supaya selamat daripada pertuduhan SPRM. Kebetulan ketika ini, kepimpinan UMNO sedang berbalah sesama mereka hendak terus menungkat kerajaan Tebuk Atap Mahyadin Yassin atau menarik sokongan tersebut susulan pengumuman Presidennya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi 7 Julai lalu. Busuknya bau politik longkang negara ini sudah pasti terhidu sehingga merentasi ruang angkasa Malaysia dalam dunia yang terbuka. Seorang ketua Balai Polis OCS bersama 3 anggota serta 4 wanita orang awam ditahan hasil serbuan Bukit Aman ketika mereka berhibur dalam bilik khas di Balai Polis dalam daerah Kajang petang Selasa lalu, lapor bernama Jabatan Integriti Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman yang menyerbu pesta liar tersebut mendapati mereka berhibur dengan minuman keras serta air ketum. Hasil pemeriksaan, polis menahan OCS berpangkat Sub-Inspektor, 2 kopra dan seorang kopra sokongan serta 4 wanita orang awam berusia antara 21 hingga 37 tahun. Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman, Datuk Azri Ahmad mengesahkan kejadian terbabit. Beliau berkata tindakan pegawai, anggota dan orang awam terbabit yang berhibur di sebuah bilik di Balai Polis adalah menyalahi prosedur operasi standard SOP COVID-19. Menurut beliau, siasatan lanjut sedang dijalankan termasuk mengambil tindakan mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan kerana perbuatan cuai yang mungkin boleh menyebabkan jangkitan apa-apa penyakit berjangkit yang boleh membahayakan nyawa. Bagaimana pula dengan kesalahan memiliki air ketum? Penjualan atau pembelian air ketum walaupun untuk tujuan perubatan boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Seseorang boleh didenda maksimum RM10,000 atau dipenjara tidak melebihi 4 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Pada 10 Jun lalu, media melaporkan 2 pegawai polis ditahan kerana disyaki terlibat dalam parti liar di sebuah hotel. Pengarah JIPS ketika itu, Datuk Zamri Yahya, berkata kedua pegawai polis itu berpangkat Deputy Superintendent dan Inspektor mungkin dipecat. Mereka pernah terbabit dalam kes salah laku lain dan kami akan mengesyorkan pemecatan mereka kepada Jabatan Pengurusan, katanya menurut laporan Berita Harian. Menurut sumber, seorang daripada pegawai tersebut yang juga inspektor adalah anggota JIPS Bukit Aman. Mereka adalah 3 pegawai dan seorang konstebel yang ditahan kerana disyaki terlibat dalam parti liar membabitkan sekumpulan 32 individu di sebuah hotel di Jalan Pinang menurut laporan. Dipercayai seorang daripada mereka menganjurkan pesta yang disertai 8 warga asing dan 18 wanita. Ini memang benar-benar kes harapkan pegar-pegar makan padi. Mereka sepatutnya menguatkuasakan undang-undang pula melanggarnya tanpa keinsafan. Jom Channel ingin melahirkan rasa sedih kerana mereka yang ditahan itu telah menconteng arang ke muka pasukan polis di negara ini. Justru timbul satu persoalan. Tidak salah untuk berhibur, itu naluri semula jadi manusia. Tetapi apakah yang kurang dalam pasukan polis di negara ini sehingga ahli pasukannya terperangkap dalam isu moral apabila mencari hiburan dengan melanggar undang-undang negara? Kabinet XXXL Tan Sri Mahyadin Yassin kini dianggotai ramai agamawan. Tidakkah ada di kalangan agamawan itu yang terpanggil untuk mencari solusi bagaimana hendak menyelesaikan masalah moral ini selain masalah kecurangan terhadap aspek lain seperti rasuah? Kalau menteri sanggup atur struktur jabatan polis dengan melantik budak-budak kita bagi jawatan tertentu, apalagi yang tinggal atas nama integriti. Tidak hairan jika akhirnya pegar makan padi. Benarlah seperti kata pepatah Turki, busuk ikan mula dari kepala. Jangan hanya tahu melancung saja ke sana. Belajarlah dari pepatah mereka. Jangan lalai kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.